Dan yang terakhir sekali ialah dengan adanya teknologi, dia telah mengubah cara kita mencari jodoh. Bersama saya, Zabri Talib, mendalami tentang keselamatan cyber di saluran YouTube Awas Cyber ini demi kebaikan kita semua. Teknologi telah menyebabkan pelbagai perubahan dalam kehidupan kita. Antaranya ialah bagaimana cara kita berkomunikasi. Sebelum ni, kita berkomunikasi dengan menggunakan panggilan telefon sahaja dan juga menghantar teks. Tapi dengan kecanggihan teknologi telefon pintar sekarang ni, kita boleh membuat video calls. Kita boleh menghantar video message, audio message. Dan juga bukan sahaja terhad kepada satu platform, tetapi ada juga platform lain seperti platform media sosial dan juga platform aplikasi mudah alih, di mana kita boleh menghantar ataupun berkomunikasi dengan data yang besar. Bukan sahaja kita boleh menghantar, kita juga boleh menerima data yang besar. Bayangkan dengan teknologi 5G, kita akan ada connection 300 megabyte per second melalui handphone kita. Analogi dia, umpama talian Unify dekat rumah kita tu 100 meg, 3 kali ganda daripada tu. Ia memberikan cabaran kepada kita dalam menguruskan data-data yang banyak ni. Bagaimana kita nak consume ataupun cerna data-data ni? Ianya melalui pengurusan yang betul. Dari sudut pendidikan, cara kita belajar pun dah berubah. Di mana zaman COVID ni ada kelas PDPR, disebabkan teknologi membolehkan perkara tersebut berlaku. Tidak terhad kepada pendidikan formal, sekolah dan juga universiti, tetapi pendidikan yang tidak formal, kita boleh belajar memasak, belajar main gitar, belajar main saham dan sebagainya. Jadi cabaran dia dekat situ ialah sekiranya kita terlibat dalam kelas-kelas pembelajaran ni, bagaimana kita hendak fokus, kerana kita akan mudah distracted kerana kita berada di dalam ruang kita sendiri. Kalau kita berada di kelas, di dewan kuliah, kita akan rasa malu ataupun untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Tetapi dekat rumah, kerana tiada yang melihat, kita akan mudah distracted. Contohnya pada masa yang sama belajar, menonton bola sepak, menonton YouTube, dan ini adalah gangguan bagaimana dan memberi cabaran kepada manusia bagaimana nak fokus dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dari sudut hiburan, ya, kita dapat melihat konsert, kita dapat menonton acara sukan, kita dapat membeli belah secara langsung, secara live. Di mana sebelum ni kalau kita nak melihat secara langsung, kita kena melihat dengan mata kita sendiri, di depan kita. Tetapi perkara ini disebabkan oleh kemajuan teknologi streaming, ia boleh dilakukan. Cabarannya pula ialah bagaimana kita nak menguruskan kandungan-kandungan hiburan kita. Kita akan terdedah dengan gambar-gambar lucah, kita terdedah dengan kandungan-kandungan ganas, kita terdedah kepada hiburan-hiburan yang tidak sesuai untuk kita, budaya kita. Bukan kita sahaja, tetapi generasi kita. Dibayangkan tengah tengok acara itu secara live dan perkara-perkara ini terkeluar. Dan itu adalah antara cabaran kita lah dalam menghadapi kemajuan teknologi. Selain daripada itu, dari sudut kewangan, dengan adanya teknologi e-dompet, teknologi duit elektronik, kredit card, debit card dan juga mata wang kripto, kita boleh membeli belah, kita boleh membuat transaksi secara dalam talian. Mata wang kripto yang menarik kerana dia tidak perlu ada orang perantara, dia terus daripada pembeli kepada penjual. Jadi ini telah menghilangkan fungsi orang tengah, fungsi bank, ya, di mana bank akan ambil cukai, yuran dan sebagainya. Tapi dengan adanya mata wang kripto yang tidak tertakluk kepada mana-mana negara, penghantaran wang tu boleh dihantar secara terus, anonymously, ya? Tak perlu nak tahu, tak perlu nak isi borang dan sebagainya. Perkara ini menarik kerana dia memudahkan dan pada masa yang sama dia memberi advantage kepada penjenayah, kerana ia transaksi tersebut sukar untuk dikesan. Selain daripada itu, terdapat juga cabaran penipuan. Apabila kita berjual beli di dalam talian, bergantung kepada password, bergantung kepada tag number, penjenayah cyber akan berusaha untuk mencuri ataupun mengeksploitasi elemen-elemen ni untuk kepentingan mereka. Mencuri password, OTP, mencuri username,
membuat phishing attack dan sebagainya. Dan ada juga jenis penjual yang menipu menggunakan teknik social engineering, memperdaya mangsa dan mangsa membuat pembayaran, dan akhirnya barang yang diterima tu tidak seperti yang diiklankan. Kes-kes ini juga adalah antara cabaran dalam menggunakan teknologi yang melibatkan kewangan. Kemudian kita tengok teknologi juga merubah cara kita travelling, cara kita melancong, cara kita menguruskan pengangkutan dan juga penginapan. Dengan adanya teknologi handphone dan juga aplikasi mudah alih seperti Grab ataupun Uber, kita boleh mendapatkan perkhidmatan teksi tanpa perlu untuk pergi ke perhentian teksi ataupun pergi ke tepi jalan. Teksi itu boleh datang ke rumah kita, mengambil kita untuk menghantar ke destinasi yang kita hendak pergi. Dan sekiranya ada penumpang ataupun sesiapa di sekitar kita yang hendak pergi ke destinasi yang sama, boleh carpool, boleh sharing dan juga berkongsi membayar wang tambang. Homestay salah satu contoh. Sebelum ni kita bergantung dengan hotel untuk penginapan, tetapi dengan adanya teknologi aplikasi mudah alih, smartphone, pengguna aplikasi boleh mendapatkan perkhidmatan homestay daripada property owner yang nak menyewa ataupun sudi untuk menyewakan rumah dia, bilik dia dalam tempoh semalam, 2 malam untuk kegunaan mereka yang mengembara, travel, especially di kawasan-kawasan yang tak ada hotel, ataupun dia dapat memberi option kepada pengguna untuk mendapatkan kos penginapan yang lebih murah berbanding dengan hotel. Tetapi ada juga cabaran dia dalam kedua-dua bidang ni, di mana dia melibatkan juga elemen keselamatan, di mana tempat yang kita nak menginap tu tidaklah seperti yang kita sangkakan. Maksud saya tidak bersih dari segi tandas dia, dari segi katilnya yang berabuk kerana tidak diservis. Kalau naik kereta tu mungkin tidak menepati standard ataupun keselamatan kereta dia tak berapa baik. Kerana apa? Kerana kita tak boleh nak pastikan benda tu. Jadi penting untuk penyedia perkhidmatan ni memastikan ada standard ataupun piawai yang harus dipatuhi oleh mereka yang nak menggunakan platform untuk menawarkan perkhidmatan ni, supaya pengguna aspek keselamatan mereka terjamin. Dan yang terakhir sekali ialah dengan adanya teknologi, dia telah mengubah cara kita mencari jodoh, di mana sekarang ni bertemu jodoh melalui dalam talian adalah sesuatu yang boleh diterima dan dianggap normal. Kalau sebelum ni dia dianggap sesuatu yang janggal dan tak cool. Sebab apa? Kalau bahasa dia tu tak gentleman lah, you tak approach that person personally. Tetapi secara dalam talian, you boleh menyorok di belakang keyboard, you boleh hantar mesej dan memberanikan diri untuk berkomunikasi. Tetapi pada masyarakat, perkara itu dianggap satu komunikasi yang normal. Cara tersebut diterima. Ada cerita yang kita dengar di musim PKP COVID-19 ni, mereka berkenal, ada pasangan berkenalan secara online dan sampai ke peringkat mendiri rumah tangga. Cuma cabaran dia bertemu jodoh dalam talian ni ialah bagaimana untuk mencari persefahaman selepas berkahwin tu nanti. Kerana di dunia virtual, kita tidak rasa pengalaman experience untuk berinteraksi lebih secara live ataupun secara berdepan. Teknologi dalam talian masih lagi ada kekurangan, walaupun telah dapat pelbagai tambah baik, tapi still lagi ada serta-serta tempat memerlukan interaksi secara fizikal. Jadi secara kesimpulannya, antara contoh-contoh tadi itu menunjukkan bahawa kita tidak boleh mengelak daripada teknologi, kerana teknologi adalah satu gaya hidup. Dia adalah satu perkara yang boleh memberikan produktiviti kepada kehidupan kita, lebih efisien, tapi pada masa yang sama ia juga membawa kesan yang buruk. Ada rakan-rakan yang tidak mahu terlibat dengan teknologi, tak nak ambil tahu, just teknologi biasa sahaja, tapi dia akan kerugian. Kerana apa? Generasi akan datang membesar dengan teknologi ni.
Jadi bagaimana dia nak melindungi anak-anak dia di ruang cyber, melindungi diri dia di ruang cyber sekiranya dia tidak arif ataupun tidak ambil tahu dengan teknologi maklumat yang sedang trending, yang sedang digunakan oleh orang ramai. Contohnya membayar saman melalui online dapat offer 50% berbanding dengan pergi ke balai dan membuat bayaran secara fizikal, tidak akan dapat peluang-peluang ni. Kita tak ada pilihan selain daripada terpaksa memaksa diri untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, dan kita kena ubah persepsi kita terhadap teknologi, bahawa teknologi ini bukan sahaja memperbaiki kehidupan kita, tapi pada masa yang sama dia boleh memburukkan kehidupan kita. Jadi cukup sahaja perbincangan kita pada waktu ini. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih.